Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammadan abdullahi wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihil ghummah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas keizinan daripada Allah dapat kita bertemu lagi di petang hari ini. Pada waktu Malaysia kita berada pukul 3 petang, manakala di Mesir pada pukul 9 pagi. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, masih lagi kita direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pertemuan demi pertemuan yang moga-moga kita mengharapkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala pertemuan ini akan menjadi satu pertemuan yang menggembirakan kita satu ketika nanti, kerana kita bertemu saban minggu atas dasar untuk kita menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita ingin menjadi orang yang banyak berselawat ke atas junjungan mulia Sayyiduna wa Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan barakah salawat ini, menjadikan majlis yang sangat baik ini akan menjadi majlis yang akan menggembirakan kita satu hari nanti. Di dunia kita gembira, bahkan sewaktu kita pulang menghadap Allah kelak, moga-moga kita juga semakin gembira kerana kita menjadi orang yang dekat dengan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi orang yang dikenali oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga segala yang kita lakukan ini akan menjadi satu perkara yang akan menjadi kisah gembira hidup kita. Bila kita pulang menghadap Allah, kita disambut oleh Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita menjadi orang yang sangat beruntung kerana beroleh barakah, kelebihan, manfaat dan juga cinta yang diberikan kepada orang yang banyak berselawat ke atas Sayyiduna wa Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana biasa, sebelum kita memulakan majlis kita, kita sama-sama berselawat ke atas Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan selawat yang telah diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi. Baginda hadir dalam mimpi seorang lelaki saleh yang bernama Musa Ad-Darir, Syekh Musa Ad-Darir. Rasulullah hadir dalam mimpi beliau dan Rasulullah telah mengajar beliau mengamalkan salawat ini, yang kebetulannya Syekh Ali Ad-Darir ketika itu bersama dengan teman-temannya sedang dilanda angin taufan Al-Iqlabiyah yang sangat teruk ketika itu. Dan akhirnya dengan berkat berselawat ke atas Nabi dengan sirah ini, dengan gaya selawat ini, Allah Ta'ala telah menyelamatkan mereka. Moga-moga kita juga dengan berkat selawat ini akan selamat daripada segala malapetaka, daripada segala penyakit, daripada segala kesusahan, baik kesusahan dan juga malapetaka di dunia maupun malapetaka di akhirat kelak. Allahumma amin. Hari ini kita akan baca 33 kali selawat ini supaya kita dapat mencapai angka 733 kali kita berselawat ke atas Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sirah ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات
في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات
وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات
وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات
في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan selesai 33 kali kita berselawat sebentar tadi, kita sudah pun daripada awal majlis hinggalah sampai ke majlis hari ini, kita sudah pun membaca sebanyak 733 salawat yang telah diajarkan oleh Nabi SAW kepada Syekh Musa Ad-Darir di dalam mimpi Syekh Musa Ad-Darir sewaktu beliau dan teman-temannya dilanda ombak yang sangat, dilanda angin taufan yang sangat kuat sewaktu mereka berada di dalam kapal. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mari sama-sama kita meneliti hadis yang akan kita baca pada hari ini insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu hadis yang ke-21. Hadis yang ke-21. Hadis yang ke-21 iaitu pada muka surat, iaitu muka surat 107, muka surat 107, hadis yang ke-21, al-hadis al-hadi wal-ashrun. Hadis yang ke-21. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Maulana Muhammadinil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd.
بإسنادنا المتصل إلى سيدنا وسيد شيوخنا السيد عبد الله ابن محمد الصديق الغماري رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء نفحاته وسائر مصنفاته وشراحها اللهم آمين. قال الشيخ عبد الله ابن محمد الصديق الغماري الحديث الحادي والعشرون عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيما رجل مسلم لم يكن عنده صدقة فليقل في دعائه اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فإنها زكاة وقال لا يشبع المؤمن خيرا حتى يكون منتهاه الجنة رواه ابن حبان في صحيحه. Hadis yang ke-21 ini bermaksud daripada Sayyiduna Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, mana-mana lelaki muslim yang tidak memiliki sedekah. Sedekah yang dimaksudkan di sini iaitu zakat. Maknanya orang tadi dia tidak mempunyai kemampuan untuk membayar zakat. Dia tidak berharta, lalu dia terlepas peluang untuk beribadah dengan ibadah yang namanya ibadah zakat. Jadi kata Nabi SAW, mana-mana orang lelaki muslim yang tidak memiliki zakat, maknanya dia tidak memiliki harta yang cukup sehingga dia diwajibkan untuk membayar zakat, maka hendaklah lelaki tersebut berkata di dalam doanya, Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa salli ala al-mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Yang bermaksud, ya Allah, berselawatlah anda ke atas Sayyiduna Muhammad, hamba-Mu dan juga Rasul-Mu. Ya Allah, berselawatlah ke atas kaum orang-orang mukmin, orang-orang mukmin lelaki, orang-orang mukmin perempuan, orang-orang muslim lelaki dan orang-orang muslim perempuan. Kata Nabi SAW, sesungguhnya salawat yang diajar sebentar tadi adalah merupakan zakat. Maknanya, pahala orang yang mengucapkan ucapan ini dalam keadaan dia tidak memiliki wang untuk membayar zakat, wangnya tidak sampai kepada tahap dia wajib untuk membayar zakat. Kalau dia berselawat dengan selawat ini, dia dapat pahala seperti dia telah pun menunaikan bayaran zakat. Kata perawi hadis, Nabi SAW bersabda lagi, la yashba'ul mu'minu khairan hatta yakuna muntahahul jannatu. Tidak akan ada orang mukmin yang kenyang, tidak akan ada orang mukmin yang kenyang daripada kebaikan, sehinggalah penghujungnya adalah syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini disebut oleh Syekh Abdullah Al-Ghumari, rawahu Ibn Hibban fi sahihihi. Hadis ini telah pun diriwayatkan oleh Sayyiduna Ibn Hibban di dalam kitab sahih beliau. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita melihat lanjut hadis ini, kita berkenalan terlebih dahulu dengan perawi hadis, iaitu sahabat Nabi yang digelar dengan gelaran Sayyiduna Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyiduna Abu Sa'id Al-Khudri, nama betul beliau adalah Sa'd bin Malik ibn Sinan. Sa'd bin Malik ibn Sinan ibn Ubaid Al-Khazraji. Beliau daripada suku Khazraj. Beliau adalah orang Madinah bersuku dengan suku Al-Khazraj. Beliau bernama Sa'd, ayahanda beliau bernama Malik ibn Sinan. Cuma Sayyiduna Sa'd ini lebih terkenal dengan gelaran Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau iaitu Sayyiduna Sa'd bin Malik ini, beliau dan juga ayahanda beliau, begitu juga dengan ibu beliau, mereka semua adalah merupakan sahabat Nabi SAW. Ini adalah satu kegembiraan yang jarang diperolehi oleh sahabat-sahabat baginda Nabi SAW.
Kerana ada para sahabat ayahandanya tidak masuk Islam, ibunya tak masuk Islam. Ada yang hanya contoh mungkin ibunya masuk Islam tapi ayahnya tak sempat masuk Islam. Adapun Sayyiduna Abu Sa'id Al-Khudri atau nama betulnya Sayyiduna Sa'd bin Malik ibn Sinan, beliau direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi orang yang memeluk agama Islam. Ayahandanya pun memeluk agama Islam, iaitu Sayyiduna Malik ibn Sinan. Ibu beliau iaitu Sayyidatuna Unaisah bintu Abi Harithah juga merupakan sahabat Nabi SAW. Cuma maafkan saya tak pasti adakah ibu beliau disebut Anisah ataupun Unaisah. InsyaAllah kita akan rujuk semula. Maknanya ibu beliau yang namanya Unaisah atau Anisah, saya tak pasti antara dua tu mana satu yang betul. Ibunda beliau juga merupakan seorang sahabat Nabi SAW. Jadi beliau direzekikan dengan keluarga yang memeluk agama Islam dan ketiga-tiga mereka merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW. Sayyiduna Malik ibn Sinan iaitu ayahanda kepada Sayyiduna Abu Sa'id Al-Khudri. Subhanallah, ayahnya bernama Malik ibn Sinan. Ayah beliau ni iaitu Sayyiduna Malik ibn Sinan adalah orang yang gugur di medan perang Uhud, antara orang yang mati syahid di dalam medan Uhud. Manakala Sayyiduna Abu Sa'id Al-Khudri pula, suatu peristiwa Uhud, beliau ketika itu masih kecil, lalu tidak diizinkan untuk menyertai peperangan Uhud. Ayahanda beliau yang pergi ke medan Uhud dan Allah Ta'ala menganugerahkan dengan kewafatan sebagai seorang syuhada, sebagai seorang yang mati syahid. Jadi kalau ikut dalam segi sejarahnya, Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri tidak terlibat dalam peperangan Badar, juga tidak terlibat dengan peperangan Uhud. Namun selepas itu beliau telah menyertai peperangan bersama dengan baginda Nabi SAW sebanyak 12 peperangan. Subhanallah, kalau kita tengok generasi kita dengan generasi para sahabat, mereka ini bukan semata-mata bersama dengan Nabi berdakwah menyebarkan Islam, namun mereka sanggup berkorban hatta nyawa mereka sekalipun demi untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu generasi paling baik yang dipilih oleh Allah untuk bersama dengan Nabi tidak lain tidak bukan adalah generasi para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in. Seluruh para sahabat Nabi merupakan insan-insan terpilih yang kedudukan mereka adalah selepas kedudukan para Nabi dan para Rasul. Selepas para Nabi dan para Rasul, maka generasi para sahabat Nabi SAW lah orang yang paling terbaik sekali yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka padanlah manusia paling terbaik, makhluk Allah paling terbaik, iaitu baginda Rasul SAW, dipadankan, dikawankan, disahabatkan dengan generasi paling baik selepas generasi para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, wa radhiyallahu an jami' ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sayyiduna Abu Sa'id Al-Khudri ni kita biasa dengar nama beliau sewaktu membaca hadis, kerana beliau merupakan di antara sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan Sayyidina Abu Sa'id juga termasuk di kalangan para ulama di kalangan sahabat Nabi SAW. Para sahabat Nabi ni semuanya mulia, semuanya sangat tinggi kedudukan. Namun di kalangan mereka ada yang bukan ulama, ada yang merupakan ulama. Jadi Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri ini adalah termasuk di kalangan para ulama, para sahabat Nabi SAW. Bahkan menurut seorang tabi'in, saya tak pasti sama beliau tabi'in ataupun tabi'in, iaitu yang bernama Hanzalah ibnu Abi Sufyan, beliau telah meriwayatkan daripada guru-guru beliau bahawa lam yakun ahadun min ahdathi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam afqah min Abi Sa'id, yang bermaksud tidak ada seorang pun di kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berusia muda. Maksudnya di kalangan sahabat Nabi ada yang berusia tua, lapis-lapis tua seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman. Ada juga sahabat Nabi yang lapis muda. Lapis muda seperti Sayyidina Umar, Sayyidina Abdullah ibni Amr,
Sayyiduna Abdullah ibni Umar, termasuk juga sahabat yang sedang kita bicarakan ini, iaitu Sayyiduna Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Jadi menurut guru-guru kepada Hamzalah ibnu Abi Sufyan, guru-guru mereka menyatakan tidak ada seorang pun di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang berusia muda yang lebih faqih daripada Sayyiduna Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Dan Sayyiduna Abu Sa'id Al-Khudri telah dipanggil pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala pada tahun 74 Hijriyah radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Beliaulah yang meriwayatkan hadis yang kita akan huraikan pada hari ini insya-Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita berbalik kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu telah meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana-mana lelaki muslim yang tidak memiliki zakat, maksud dia tidak memiliki harta yang cukup sehingga dia layak untuk membayar zakat. Lalu Nabi ajar kepada para sahabat dan juga kepada kita semua satu jenis salawat yang pahalanya adalah menyamai pahala orang yang membayar zakat. Mungkin kita terfikir, kenapa sampai Nabi perlu ajar kepada para sahabat? Macam kita, contoh, kalau saya sendiri, wang saya tidaklah sampai kepada tahap kena bayar zakat, sebab saya kebetulannya bukanlah orang kaya. Sekadar zakat fitrah memanglah kita akan bayar. Tapi kalau zakat perniagaan, zakat emas perak, saya bukanlah orang yang berharta sehingga saya dapat ataupun diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membayar zakat. Namun selama ini agak-agak pernah tak kita rasa tertekan kerana tidak pernah membayar zakat? Orang yang tidak layak membayar zakat, adakah mereka tertekan kerana tidak membayar zakat? Saya rasa rata-rata kita mungkin tak pernah merasa tertekan kerana tidak membayar zakat. Biasanya orang yang tertekan ini adalah orang yang dia wajib bayar zakat namun mereka tidak pula mahu membayar zakat. Itu yang sehingga kadang-kadang mereka ada perniagaan, zakat katakan sepatutnya kena bayar RM500,000 Malaysia, mereka hanya bayar mungkin RM20,000, RM50,000, tidak bayar penuh. Sedangkan zakat itu adalah hak Allah dan juga hak fakir miskin, haram tidak dikeluarkan. Jadi kalaulah seseorang peniaga itu katakan zakat ni adalah RM500,000 Malaysia, kalau dia keluar sedikit sahaja, yang lebihnya dia tidak keluar, dia masih berhutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan dia belum lagi melunaskan haknya. Kalau dia makan harta zakat, sedangkan sepatutnya harta itu diberikan kepada fakir miskin, diberikan kepada kerajaan, kepada pihak majlis agama Islam contohnya, untuk diagihkan kepada fakir miskin, maka orang itu dia telah makan makanan yang haram. Kerana duit itu walaupun zahirnya duit dia, tetapi apabila sudah wajib bayar zakat, duit itu bukan lagi menjadi miliknya. Mungkin mereka yang akan tertekan, tapi alhamdulillah ramai di kalangan umat Islam gembira membayar zakat kerana mereka tahu bila mereka membayar zakat, harta mereka akan diberkati oleh Allah, perniagaan mereka akan menjadi lebih maju kerana mereka sudah menunaikan tanggungjawab mereka kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, sekiranya kamu bersyukur, nescaya aku benar-benar akan menambahkan untuk kamu semua. Jadi untuk orang yang wajib membayar zakat, mereka wajib bayar zakat. Namun orang yang tidak wajib bayar zakat, adakah mereka rasa tertekan? Saya pribadi tidak pernah rasa tertekan. Hari ini ketika membaca hadis ni baru kita terjentik hati kita, baru kita terkasima, jadi terkejut. Kenapa sampai Nabi mengajar kepada kita satu doa, satu selawat yang pahalanya menyamai pahala orang yang membayar zakat? Jadi kalau kita fikir sejenak, kita akan dapati bahawa sebenarnya Nabi SAW menyatakan perkara ini atas dasar untuk menggembirakan hati para sahabat baginda, khususnya yang mereka ini ada yang tidak layak membayar zakat, tidak mempunyai kewangan yang banyak sehingga menyebabkan mereka diwajibkan membayar zakat. Lalu mereka akan sedih kerana bagi mereka ingin saling berlumba-lumba sesama mereka di dalam mencari pahala yang terbanyak, di dalam mencari keridhaan Allah yang paling terbanyak. Jadi sebab tu kalau kita baca dalam hadis 40 Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu, orang-orang miskin di kalangan sahabat Nabi daripada Bani
suku Bani Asy'ari, Al-Asy'ariyah, di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Asy'ariyun, mereka ini pernah bertemu dengan Nabi dan menyatakan kepada Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Orang-orang kaya sudah datang, telah pergi membawa pahala-pahala yang banyak, sedangkan mereka puasa, kami puasa. Kami solat, mereka solat. Tetapi mereka bersedekah, kami tidak mampu bersedekah. Mereka membebaskan hamba, kami tidak mampu membebaskan hamba. Jadi maknanya para sahabat Nabi ini, mereka telah ditarbiyah, telah dididik oleh Rasulullah SAW, sehingga kedengkian mereka, sesama mereka adalah sekiranya fulan bin fulan pahalanya lebih banyak daripada saya. Kalau dia kaya, seorang lagi miskin, si miskin tak akan rasa tertekan. Tetapi si miskin merasa tertekan kerana si kaya dapat beribadah dengan ibadah yang tidak mampu dilakukan oleh si miskin. Maka di situlah mereka rasa tertekan, kerana mereka sangat takut, sangat rasa sedih kalau sahabat mereka yang lain mempunyai pahala lebih banyak daripada mereka, lebih dekat dengan Allah berbanding dengan mereka. Maka Nabi menggembirakan hati orang-orang miskin di kalangan sahabat baginda dan juga kepada kita semua sebenarnya, agar membaca satu selawat yang pahalanya menyamai pahala orang yang membayar zakat. Jadi tahulah kita, subhanallah, jauh sungguh di antara kita dengan sahabat Nabi. Okey, sahabat Nabi yang mendidiknya adalah Sayyiduna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak hairanlah mereka menjadi manusia yang paling istimewa sekali selepas generasi para nabi dan para rasul ridwanullahi taala alaihim ajma'in. Jadi mereka rasa tertekan, mereka rasa sedih kerana mereka tidak layak membayar zakat, lalu tak dapat pahala membayar zakat. Lalu Nabi ajar mereka satu jenis selawat yang pahalanya akan menyamai pahala orang yang membayar zakat. Jadi orang bayar zakat dapat pahala, orang yang tak mampu bayar zakat, dia juga dapat pahala seakan-akan dia membayar zakat. Cuma dalam hadis ini Nabi kata, ayyuma rajulin muslimin, mana-mana lelaki muslim. Adakah hadis ini hanya untuk lelaki? Tidak, dia juga terkait dengan orang perempuan. Kalau orang perempuan itu juga tidak mampu membayar zakat. Cuma sebagaimana disebut oleh guru kami Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani, Nabi SAW menggunakan kalimah lelaki, tetapi yang dimaksudkan dengan lelaki bukan orang yang berjantina lelaki. Sebaliknya, lelaki yang dimaksudkan oleh Nabi dalam sebahagian hadis, lelaki yang dimaksudkan tersebut adalah merujuk kepada simbolik kepada seorang mukallaf. Jadi dalam hadis ini bila Nabi sebut ayyuma rajulin muslimin, mana-mana lelaki muslim, lam yakun indahu sadaqah, yang tidak memiliki sedekah, iaitu tidak memiliki zakat. Maksud di sini adalah ayyuma mukallafin muslimin, mana-mana mukallaf yang beragama Islam. Jadi tahulah kita, maksud ayyuma rajulin di sini adalah bermaksud mana-mana mukallaf. Walaupun asal makna bahasanya rajul bermaksud lelaki, bukan bermaksud seorang yang sampai kepada tahap seorang mukallaf, aqil dan juga baligh. Namun yang dimaksudkan dalam hadis Nabi di sini merujuk kepada mukallaf. Kemudian doa yang diajar oleh Nabi SAW ini adalah merupakan doa yang marilah sama-sama kita membacanya sebanyak 3 kali insya-Allah, yang walaupun mungkin yang mendengar orang yang belum lagi sampai duit untuk membayar zakat, moga-moga Allah rezekikan kita peluang untuk kita juga dapat beribadah dengan ibadah zakat harta insya-Allah, Allahumma amin. Jadi mari sama-sama kita membaca salawat ini dengan niat moga-moga kita direzekikan oleh Allah pahala seperti menunaikan zakat, dan moga-moga satu hari nanti Allah mengembangkan harta kita dengan barakah, lalu kita juga dapat peluang untuk menggembirakan hati fakir muslim, fakir, golongan fakir miskin, dengan harta yang kita keluarkan sebagai zakat kita. Allahumma amin. Cuma dalam doa ni Nabi mengajar kita dengan bunyi Allahumma salli ala Muhammadin. Rasulullah ni seorang insan yang sangat tawaduk. Dan kita bila kita baca tentang Nabi, kita sebenarnya kena ambil supaya kita juga jadi seperti itu. Tak akan jadi seperti Nabi, jauh sangat kita nak jadi seperti Nabi. Namun berusahalah untuk kita sedaya upaya berusaha menjadi seakan-akan orang yang menghampiri akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Walaupun Nabi kedudukannya lebih tinggi daripada mana-mana raja di dunia ini, namun Nabi tetap menjadi seorang yang sangat merendah diri, sehingga Nabi sewaktu mengajar sahabat pun Nabi kata, sebutlah Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah bersalawatlah ke atas Muhammad. Nabi tak sebut pun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tak sebut pun begitu. Sayyidina maksudnya tuan kami, penghulu kami, raja kami. Tak pula Nabi ajar begitu. Kerana tawaduk yang sangat tinggi yang ada di dalam jiwa baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka kita pula walaupun Nabi tanazul, kata Fadilatul Syekh Husri, Nabi tanazala an haqqihi, Nabi telah merendah diri, Nabi sudah melepaskan hak Nabi. Sepatutnya memang kita kena muliakan Nabi kerana hak yang sepatutnya begitu. Namun Nabi melepaskan hak baginda. Cuma itu sikap Nabi kerana tawaduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita, sebagaimana yang diajar oleh guru-guru kami, al-adabu muqaddamun ala al-ittiba'. Beradab itu lebih didahului berbanding dengan mengikut arahan yang setelah dikaji, arahan tersebut mengandungi unsur Nabi merendah diri. Contoh macam di sini, maka para ulama Al-Azhar mengajar kami untuk menyatakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Ya Allah, berselawatlah anda ya Allah ke atas penghulu kami, ketua kami, raja kami, pemimpin kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kita baca sebanyak 3 kali insya-Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Taala merezekikan kita sekarang ini juga pahala seakan-akan kita sudah pun menunaikan zakat yang wajib. Bismillah insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulik wa salli ala al-mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulik wa salli ala al-mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulik wa salli ala al-mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tengok dalam selawat ini Nabi ajar kita agar kita mohon kepada Allah agar Allah berselawat ke atas seluruh kaum mukminin dan seluruh kaum muslimin. Maknanya orang yang beragama Islam, kita minta, kita mohon kepada Allah agar Allah mengampunkan dosa mereka, menaikkan darjat mereka. Apa yang kita dapat belajar di sini? Jiwa umat Islam itu adalah jiwa yang sangat menyayangi sesama kaum muslimin yang lain. Bukan atas dasar bangsa, bukan atas dasar keturunan, bukan atas dasar suku. Sebaliknya kita, asal orang itu seorang Muslim, kita menyayanginya atas dasar dia saudara kita yang sama-sama beriman dengan Allah dan beriman dengan baginda Nabi SAW. Sehingga kita bila berdoa, kita berdoa agar Allah mengampunkan seluruh kaum muslimin. Walaupun ada Muslim itu buat zalim dengan kita, maki kita, kutuk kita, buat zalim dengan kita, berusaha nak menganiayai kita, namun jiwa yang diajar oleh Nabi kepada kita, jiwa yang Nabi inginkan adalah jiwa yang sangat sayang sesama kaum muslimin. Sebab Nabi juga begitu. Sehingga Nabi menyatakan bahawa syafaat Nabi ingin berikan kepada pelaku-pelaku dosa besar di kalangan umat Nabi. Siapa pelaku dosa besar itu? Orang yang degil, tak dengar cakap Nabi. Namun oleh kerana dia sebagai seorang Muslim, mati sebagai Muslim, dia tetap mendapat kasih Nabi SAW. Jadi saya nasihati diri saya, juga seluruh yang mendengar, agar kita menjadi orang yang sangat sayang kepada kaum muslimin. Bahkan guru kami Fadilatul Syekh Husri bin Rushdi menyatakan, jadikan dirimu adalah sedekah bagi kaum muslimin. Sebab ada orang Muslim, ada kawan-kawan kita, dia tak suka dengan kita, dia marah dengan kita, dia suka benar nak kutuk kita. Jadi guru kami Fadilatul Syekh Husri menyatakan, bersedekahlah hatta diri kamu sekalipun. Maknanya kalau dia suka maki kita, maka kita izinkan, kita bagi hadiah. Tak perlu kita nak doakan yang buruk-buruk buat dia. Yang penting dia gembira, kerana memasukkan kegembiraan dalam hati kaum muslimin merupakan satu pahala yang sangat besar.
Maknanya dia suka maki kita. Kita kata, oh awak suka maki saya, silakan maki. Yang penting awak gembira. Dan kita juga rasa gembira kerana dia gembira walaupun dia maki diri kita. Memang senang cakap, tapi nak buat sangat susah tuan-tuan yang dirahmati Allah. Namun itulah at-tasawuf. Itulah usaha kita untuk sampai ke tahap kita menjadi manusia yang sangat halus. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Nabi dan hubungan kita dengan sesama kaum muslimin. Moga-moga barakah kita membaca hadis ini, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang yang sangat menyayangi kaum muslimin, sebab kita nak tiru macam Nabi. Kita nak jadi orang yang sayang kepada seluruh kaum muslimin macam Nabi sayang kepada seluruh umat baginda tanpa kecuali. Dalam hadis ni juga disebut seorang mukmin itu apa sifatnya. Kata Nabi SAW, la yashba'ul mu'minu khairan hatta yakuna muntahahul jannah. Seorang mukmin tidak akan kenyang daripada kebaikan. Macam orang kuat makan, dia makan walaupun doktor kata bahaya, tapi dia tetap nak makan banyak juga. Oh, kenapa? Sebab dia payah nak kenyang. Dia rasa seronok, dia tak cukup dengan sedikit makanan. Itu orang yang biasa kuat makan. Orang mukmin pula, dia makanan dia adalah kebaikan. Maknanya dia tak puas kalau buat baik sikit-sikit. Dia tak akan kenyang daripada melakukan kebaikan. Bila dia tengok orang lain buat baik, dia tak kata, tak apa, cukup lah tu, saya punya kebaikan pun takat ni okey dah. Dia tak akan bersikap begitu. Dia akan rasa, saya yang ni tak buat lagi, saya nak buat yang ni. Sebab dia tidak kenyang daripada kebaikan. Dia nak lagi kebaikan. Sampai bila sikap dia ini, kata Nabi, penghujung dia adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan terus bersikap dengan sikap ini sehingga dia pulang kepada Allah, dia balik kepada Allah, dia meninggal dunia, yang mana kematian dia itu adalah merupakan pintu yang membawa dia kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kita ini orang yang tak akan kenyang dengan kebaikan dan kita sama sekali tidak akan ingin menjamah kejahatan dan juga maksiat. Allahumma amin. Moga-moga bersih diri kita dengan berkat salawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita baca satu lagi hadis yang ke-12, iaitu hadis yang ke-22. Qala syekhuna wa syaikhu syuyukhina Syekh Abdullah ibnu Muhammad As-Siddiq Al-Umari rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, al-hadis al-thani wal-ashrun. Al-hadisu al-thani wal-ashrun. An Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, majtama'a qaumun thumma tafarraqu an ghairi zikrillah wa salatin 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam illa wa tafarraqu an antana min jifatin wal iyaz billahi min zalik. Rawahu Abu Dawud At-Tayalisi fi musnadihi wa isnaduhu ala syarti Muslimin. Hadis yang ke-22 ini adalah bermaksud daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu. Beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, tidak akan berhimpun mana-mana kaum pun, tidak akan berhimpun mana-mana kumpulan pun, kemudian mereka berpisah tanpa ada menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala dan tanpa ada salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berhimpun, mereka berborak, mereka bergurau senda, mereka gembira, kemudian pakat-pakat balik dalam keadaan tidak disebut nama sama sekali zikrullah, tidak disebut juga salawat ke atas Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang akan berlaku kepada orang tersebut, kepada golongan tersebut, kepada kumpulan tersebut? Nabi kata tidak akan ada orang yang berhimpun seperti itu, melainkan mereka sebenarnya berpisah daripada sebusuk-busuk majlis, yang mana majlis tersebut, perhimpunan tersebut tadi lebih busuk daripada bangkai. Wal-iyazu billahi min zalik. Tapi saya tak ada pun bau bangkai. Jadi Nabi SAW menceritakan sebenarnya hakikat majlis itu.
majlis yang tidak disebut padanya zikrullah, tidak ada padanya salawat ke atas Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan majlis itu lebih busuk daripada bau bangkai. Sama ada mungkin maksud Nabi adalah sebagai kinayah, atau Allah Ta'ala sendiri telah memberikan kepada Nabi satu deria yang kita semua tidak dapat merasainya, iaitu deria bau yang sangat lain daripada yang lain. Majlis-majlis seperti itu sebenarnya baunya ada, cuma kita saja yang tak bau mungkin. Lalu bau yang orang ataupun bau majlis tersebut lebih busuk daripada bau bangkai. Maknanya hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhuma, dan alhamdulillah kita telah pun menceritakan tentang kisah hidup Sayyidina Jabir dalam hadis-hadis yang sebelumnya. Hadis ini Nabi nak menyatakan tak sepatutnya ada majlis, ada perhimpunan, mereka boleh bergurau senda, boleh berborak macam-macam, tiba-tiba dalam majlis itu langsung tidak ada unsur mengingati Allah Subhanahu wa taala. Cerita bab dunia daripada mula sampai habis, lepas tu balik. Majlis ni lebih busuk daripada bangkai. Agak-agak kita nak tak duduk dengan bangkai, kita nak lari pada bangkai. Maka sebenarnya orang yang dalam perhimpunan apa sekalipun, tiba-tiba langsung tidak disebut nama Allah, tidak diceritakan tentang Nabi SAW, majlis itu adalah majlis yang lebih busuk daripada bangkai. Kata para ulama sewaktu menghuraikan hadis ini, bila Nabi sebut mana-mana majlis yang orang tidak sebut nama Allah, tidak mengingati Allah dan tidak berselawat ke atas Nabi SAW, sebenarnya mengingati Allah termasuk juga adalah berselawat kepada Nabi. Namun di sini dia panggil at-takhsis ataupun at-takhsis ba'da ta'mim. Mula-mula Nabi sebut umum, mana-mana majlis tidak disebut nama Allah. Kemudian Nabi khususkan satu perkara lagi, iaitu berselawat ke atas Nabi SAW. Maknanya kalau Nabi berpada dengan mana-mana orang yang tidak berhimpun dalam majlis yang tidak menyebut nama Allah, itu umum. Zikir ni umum. Sebut la ilaha illallah pun ya, cerita tentang Allah pun ya. Walaupun dia mungkin tak berzikir tapi kata subhanallah, hebat Allah Ta'ala, itu juga termasuk majlis mengingati Allah. Kalau dia berselawat pada Nabi, dia akan sebut Allahumma, maka dia juga menyebut nama Allah. Maksudnya orang yang berselawat pada Nabi, dia juga sebenarnya mengingati Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi menyatakan pula satu perkara lagi, orang yang dalam majlis tidak berzikir, tidak ingat Allah dan tidak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan peri pentingnya majlis yang nak dibuat mesti ada salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada sini juga para hadirin dirahmati Allah, kita dapat mengetahui bahawa sesungguhnya majlis yang padanya ada zikrullah, padanya ada mengingati Nabi SAW, majlis ini sangat harum. Ya Rabb, moga-moga majlis kita termasuk dalam majlis yang sangat harum baunya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita cerita tentang Allah, kita cerita tentang baginda Nabi SAW. Jadi dalam hadis yang ke-22 ini, tahulah kita bahawa majlis yang tak sebut nama Allah, tak sebut nama Nabi, ini majlis yang lebih busuk daripada bangkai. Sebagaimana kita tak nak dekat dengan bangkai, maka majlis yang macam ini tak perlu didekati. Buat apa kita menyebutkan diri kita, menyeksa diri kita berada dalam majlis yang lebih busuk daripada bangkai? Maka majlis kalau begitu keadaannya, orang mukmin dia tak nak berada dalam majlis itu. Kalau majlis itu disebut padanya nama Nabi, disebut padanya nama Allah, ini adalah majlis yang kita kena sama-sama bersama dengannya. Kerana majlis itu adalah majlis yang lebih harum daripada mana-mana bau wangian yang ada di atas muka bumi ini. Malaikat suka kepada yang harum. Maka dengan sebab itulah majlis-majlis zikrullah, majlis-majlis yang disebut padanya nama Nabi SAW, majlis itu akan didatangi oleh para malaikat. Kerana malaikat sangat suka kepada yang harum, majlis tersebut lebih harum daripada segala haruman. Kerana yang disebutnya adalah merupakan haruman kita semua, iaitu tidak lain tidak bukan Sayyiduna Nabi Muhammad SAW. Hadis yang kita baru saja selesai membacanya tadi diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Dawud At-Tayalisi. Ada dua orang Abu Dawud As-Sijistani, iaitu pengarang kitab
Sunan Abi Dawud yang masyhur. Seorang lagi bernama Abu Dawud At-Tayalisi. Beliau ada kitab beliau sendiri dan beliau bukanlah Abu Dawud As-Sijistani. Abu Dawud At-Tayalisi rahimahullah subhanahu wa ta'ala telah meriwayatkan hadis ini di dalam musnad beliau, dan sanad hadis yang kita baru saja baca tadi adalah berdasarkan syarat yang telah diletakkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis yang kita baca tadi berstatus sahih. Baik, kita baca hadis yang terakhir untuk hari ini. Kebetulannya saya tak dapat lama dengan tuan-tuan yang dirahmati Allah untuk hari ini. Kita baca hadis yang ke-23 yang hadis ini juga sebenarnya berkait dengan hadis yang sebelumnya, iaitu hadis yang ke-22. Qala rahimahullahu subhanahu wa ta'ala al-hadithu as-salisa wal 'ishrun. Hadis yang ke-23 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ma jalasa qaumun majlisan la yadhkuruna Allah fihi wa la yusalluna. Dalam buku kita wa yusalluna. Jadi bila saya rujuk balik sepatutnya kena ada kalimah la di situ ya. Wa la yusalluna ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam illa kana alaihim tiratan fa in syaa'a 'azzabahum wa in syaa'a ghafara lahum. Rawahu Ahmadu wa Tirmizi wa hassanahu. Hadis yang ke-23 ini ada kaitan dengan hadis yang ke-22. Kalau hadis 22 Nabi beritahu busuk sungguh majlis yang tidak disebut padanya nama Allah, tidak disebut padanya nama Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang ke-23 pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda berdasarkan riwayat Sayyidina Abu Hurairah. Alhamdulillah kita juga telah menceritakan tentang kisah hidup Sayyidina Abu Hurairah sebelum-sebelum ini, yang bermaksud daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda telah bersabda, tidak akan ada mana-mana kumpulan yang duduk dalam satu majlis mereka tidak mengingati Allah, tidak menyebut nama Allah di dalam majlis tersebut, mereka juga tidak berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam majlis tersebut, melainkan mereka akan ditimpa dengan tirah. Nabi kata illa kana alaihim tiratan, mereka akan ditimpa dengan tirah. Apa maksud tirah para hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Para ulama berbeza pendapat dalam memahami maksud tirah. Ada para ulama berpendapat tirah bermaksud penyesalan. Penyesalan ya. Ada sebagian ulama bermaksud memahaminya tirah bermaksud api neraka. Jadi ada dua penafsiran bagi kalimah tirah. Ada yang bermaksud tirah, ada yang berpendapat tirah bermaksud penyesalan, ada yang berpendapat tirah bermaksud api neraka. Jadi kalau kita berpegang bahawa tirah bermaksud penyesalan, maka Nabi menyatakan mana-mana orang yang berhimpun dalam satu majlis, mereka tak sebut nama Allah, mereka tidak berselawat kepada Nabi, mereka akan ditimpa dengan penyesalan. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Penyesalan di dunia, ya mungkin mereka akan diuji Allah kerana mereka jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun berselawat kepada Nabi dan menyebut nama Allah dalam majlis ini tidak wajib, namun kadang-kadang Allah mahu kita sentiasa dekat dengan Allah. Apabila kita meninggalkan satu benda baik, Allah akan uji kita agar kita terfikir agak-agak apa salah saya, apa kekurangan saya sampai Allah uji saya. Orang mukmin begitu sikapnya. Bila mereka diuji Allah, mereka akan fikir apa silap saya, adakah saya tinggal benda-benda baik. Kadang-kadang yang ditinggalkan tu benda sunat, tidak wajib, namun oleh kerana sebelumnya dia buat benda baik, tiba-tiba dia putuskan perkara baik tersebut walaupun tidak wajib, maka sudah terputus satu kebaikan yang sebelum ini merupakan tali yang menghubungkan di antara dia dengan Allah. Maka Allah mahu dia terus kembali kepada kebaikan, maka Allah akan uji dia dengan apa-apa ujian agar dia terfikir apa masalah saya, apa kesilapan saya, lalu dia kembali semula melakukan kebaikan tersebut. Jadi mungkin maksud hadis ini, dia akan diuji dengan Allah dengan penyesalan. Hidup dia mungkin akan susah, walaupun tidak wajib, tetapi Allah tidak mahu kita meninggalkan perbuatan baik walaupun perbuatan itu adalah perbuatan sunat. Ia tidak berdosa,
Namun Allah mahu kita rapat dengan Allah. Maka mungkin maksud hadis ini, orang tadi di dunia lagi dia akan menyesal. Dia akan rasa penyesalan kerana dia ditimpa dengan pelbagai ujian yang menyebabkan dia akan rasa susah, dia akan sesak dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama, di akhirat juga dia akan menyesal. Kerana sepatutnya di dunia ini kita mencari sebanyak mungkin kebaikan untuk kita bawa balik pulang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan susah. Setiap hari kita bertemu dengan orang. Apa salahnya kita menyebut nama Allah, kita cerita tentang Allah, kita cerita tentang baginda Nabi dan kita berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam majlis tersebut. Pahalanya besar, majlis itu sangat harum, malaikat akan jadi suka. Tiba-tiba orang ini melepaskan peluang sedangkan perbuatan itu tidak sukar sama sekali. Jadi orang ini akan ditimpa dengan tirah, iaitu dengan penyesalan. Sekiranya Allah mahu, Allah akan mengazab mereka. Cuma para ulama menyatakan maksud azab ni bukan dengan sebab mereka meninggalkan berselawat tadi ataupun mereka tidak menyebut nama Allah dalam majlis tadi. Maksudnya Allah akan azab mereka dengan dosa-dosa mereka yang sebelum ini dan juga dosa-dosa yang mereka lakukan pada masa akan datang. Sebab para ulama sewaktu membaca hadis ini, mereka tidak memahami hadis ini menunjukkan wajib kita berselawat kepada Nabi dalam majlis. Maknanya makruh kalau dalam majlis tidak ada salawat ke atas Nabi. Makruh kalau ada majlis tidak disebut padanya tentang Allah Subhanahu wa taala. Makanya bila Nabi sebut fa in syaa'a azabahum, kalau Allah mahu Allah boleh mengazab orang tadi. Maksud azab di sini bukan kerana mereka meninggalkan perbuatan, mereka melakukan perbuatan makruh tersebut. Sebaliknya Allah mengazab mereka atas dasar dosa-dosa yang mereka lakukan sebelum ini dan juga selepas itu. Wa in syaa'a ghafara lahum, kalau Allah mahu Allah boleh mengampunkan dosa-dosa mereka. Memanglah orang Muslim ni, orang mukmin ini, kita adalah berada di dalam kehendak Allah. Nahnu fi masyiatillah. Kita berada pada kehendak Allah Ta'ala. Dosa kita banyak. Maka adakah bila dosa kita banyak, kita akan kena ke Allah? Tak tentu. Kalau Allah mahu, Allah akan mengampunkan dosa kita. Moga-moga semua kita diampunkan dosa kita, bersih daripada sebarang dosa. Allahumma amin. Namun kalau Allah mahu, Allah boleh memberikan balasan azab kepada pelaku dosa tadi atas dasar keadilan Allah. Sebab Allah tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Allah tidak akan melakukan kezaliman kepada hambanya. Kalaulah ada orang itu dilontarkan dalam api neraka, itu di atas dasar keadilan Allah atas sebab kesalahan orang tersebut. Jadi hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga Al-Imam At-Tirmizi, dan hadis ini sudah dianggap sebagai hadis hasan, hadis yang kuat oleh Al-Imam At-Tirmizi radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekadar itu saja saya sempat berkongsi dengan tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah. Moga-moga kalau sebelum ini kita diajar oleh Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari, jangan Nabi pesan kepada beliau agar melakukan 3 perkara. Banyak berselawat, sembahyang sunat duha jangan tinggal walau apa keadaan sekalipun, dan sembahyang sunat witir sebelum tidur. Harap-harap kita dah amalkan. Hari ini kita dapat satu lagi amalan baru, iaitu berselawat dengan selawat yang menyebabkan kita akan dapat pahala seperti kita melakukan ibadah zakat. Dan kita juga mendapat satu kelebihan yang kita belajar daripada hadis Nabi hari ini. Pastikan mana-mana perhimpunan kita sebut nama Allah. Kalau orang lain tak sebut, kita yang sebut. Kalau tak ada yang sebut, kita yang sebut. Biar apa keadaan sekalipun, hatta borak kosong dengan kawan-kawan, kita kata subhanallah, lama tak jumpa, subhanallah, Allah rezekikan kita bertemu hari ini, alhamdulillah. Sikit je sebut nama Allah. Moga-moga sebagaimana kita gembira di dunia, kita bertemu dengan Nabi di akhirat kelak. Cerita Nabi sikit je, biar ada dalam majlis itu kita mengingati Allah, kita ingat Nabi SAW. Sebenarnya kalau kita cinta Nabi, dalam apa keadaan sekalipun kita akan terkait dengan Nabi. Sebab orang yang mencintai akan sentiasa mengingati yang dicintai. Namun kita perlu berusaha dan kita perlu melatih diri kita untuk kita sampai ke tahap tersebut. Allahumma amin. Para hadirin dirahmati Allah, itu saja yang saya mampu berkongsi pada hari ini. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan kepada kita dan menjadikan majlis kita ini adalah majlis yang baik, yang berterusan dan akan terus mendapat kebaikan di dunia dan juga di akhirat.
Moga-moga kita tak akan rugi, dan kita tidak akan rugi kalau majlis itu adalah majlis untuk mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah Taala ambil hati kita dan tautkan dengan hati Nabi, lalu kita menjadi kekasih Nabi dan Nabi mengakui bahawa kita adalah kekasih baginda sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullahu khaira. Semoga Allah Taala memberkati kita semua dan membahagiakan kita semua. Allahumma amin. Dan saya ucap terima kasih kepada semua yang hadir, yang mendengar celoteh saya pada hari ini. Moga-moga semuanya adalah kerana Allah dan membawa kebaikan kita semua. Allahumma amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kita tengok kalau ada sebarang soalan sebelum saya tutup. Tidak ada ya, alhamdulillah. Oh ada. Apakah Ustaz Muhdi Ustaz Muhdi anak kepada guru saya, ya Maulana, adakah seseorang itu perlu takalluf dalam mencari wang untuk sampai tahap bayar zakat? Okey, adakah kita perlu takalluf ni maksudnya kita kena berusaha supaya kita dapat membayar zakat? Tidak wajib. Zakat ini Allah tidak pernah mewajibkan kita kena usaha. Pastikan kamu bekerja sampai duit kamu cukup untuk bayar zakat. Tidak. Tidak perlu sampai ke tahap itu. Tidak diwajibkan oleh Allah. Namun sebenarnya kalaulah seseorang itu dia berusaha bersungguh-sungguh dalam keadaan dia ingin sampai pada tahap kekayaan agar dia mampu bayar zakat, dia tidak diwajibkan oleh Allah untuk berusaha kumpulkan duit, simpan duit, bisnes supaya dia dapat bayar zakat. Tidak wajib. Kalau duit dia sudah sampai, maka wajib. Sama seperti haji. Kita tak wajib kena kumpul duit. Simpan duit per bulan, buat ada tabungan khusus untuk pergi haji dan sebagainya, tidak wajib. Namun sekiranya kita simpan duit, kita kumpul, kita buat perancangan supaya kita dalam tempoh tertentu sampai kepada kemampuan pergi menunaikan haji, maka ia tidak diharamkan oleh Allah. Dan kalaulah niat kita adalah untuk kita dapat menunaikan satu kefarduan seperti menunaikan haji, seperti katakan membayar zakat, maka kita moga-moga diberikan pahala oleh Allah kerana niat kita baik, kita ingin melakukan ibadah. Maka Nabi SAW dalam hadis yang biasa kita dengar pernah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala amalan itu dikira berdasarkan niat, dan sesungguhnya seseorang itu dia akan dapat apa yang dia telah niatkan. Dia ingin melakukan kebaikan, dia berusaha untuk sampai kepada tahap dapat bayar zakat, maka Allah tidak akan mensia-siakan niat baiknya. Allahumma amin. Alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya kira itu sahaja soalan yang ditanya kepada saya, iaitu daripada Ustaz Muhdi. Terima kasih semua, semoga diberkati Allah Subhanahu Wa Taala dan moga-moga kita dapat mengamalkan apa yang kita belajar ini, kerana mengingati Nabi, membawa manusia kepada Nabi akan menyebabkan kita merasa sangat mudah dan sangat jinak untuk melakukan segala suruhan Allah dan Rasul. Kalau dulu mungkin orang beribadah sebab nak tahu pahala dia, tapi kalau hati kita sudah jinak dalam mencintai Nabi, kita nak melakukan ibadah apa pun supaya kita disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah kalau kita menjadi kekasih Nabi, itu sebagai balasan tertinggi yang kita miliki. Cukuplah walaupun kita mungkin tak dapat ganjaran-ganjaran apa sekalipun, kalaulah kita sudah beroleh cinta Nabi, Nabi mengakui kita kekasihnya, maka sudah tidak ada lagi bagi saya ada ganjaran yang lebih besar daripada kasih Nabi yang membawa kepada kasih Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Nabi kepada umatmu, kalau kamu semua cinta kepada Allah, maka ikutlah saya. Nescaya kamu dicintai oleh Allah, dan nescaya kamu akan diampunkan dosa-dosamu oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihi. Jazakumullahu khairah. Kita sama-sama menangguhkan majlis kita pada hari ini dengan kita berselawat ke atas junjungan mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan salawat yang telah diamalkan oleh para ulama Al-Azhar Al-Syarif zaman berzaman, yang dinisbahkan, yang diambil sumbernya daripada selawat Sayyiduna Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala
آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Jazakumullahu khairah. Kita jumpa tahun depan insya-Allah. Hari ini hari terakhir bagi tahun 1440 insya-Allah. Kita akan masuk tahun baru esok. Jadi kita akan bertemu di tahun baru nanti insya-Allah untuk kelas-kelas yang seterusnya. Jazakumullahu khairah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.